Assalamualaikum semua, nama saya Amir Syafiq. Ini rakan saya Muhammad Syarizwan. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan kes scam pekerjaan. Jadi kita nak bersembang sikit lah dengan kawan saya ni, pengalaman beliau. Okey bro, kau, apa tu, kau cari kerja ni susah? Susah weh. Aku start kerja Aku start kerja daripada tahun 2010 aku rasa. Zaman tu ambing kan. Aku start kerja daripada 2010. Lepas tu aku decide nak sambung belajar balik. So masa aku decide nak sambung belajar balik tu, aku cari kerja memang susah. Susah lah. Memang susah. So masa tu pun boleh dikatakan kau desperate jugalah nak cari kerja. Nak cari income kan. Nak cari income. So pernah tak kau terlintas iklan kau nak cari kerja, bila kau pergi kau kena scam? Pernah tak? Pernah. Benda ni jadi dekat aku masa tahun 2011. Aku nampak iklan tu. Of course bila kau cari kerja ni kau apply kat banyak tempat. Betul, banyak. Kadang-kadang kau kalau kat satu laman web tu yang cari kerja tu kau tekan. Aku tekan je apply macam tu kan. So nak dijadikan cerita, aku dapatlah panggilan dekat satu ni pergi interview. So aku macam happy lah. Lepas tu? Tu tempatnya pun masa aku pergi interview, tempat tu pun megah lah, tingkat 30 lebih. Lepas tu dia punya bangunan sebelah pun shopping mall. Sebelah shopping mall kan. Sebelah mall, tengah-tengah apa nama Golden Triangle of Kuala Lumpur kan. So memang prestigious lah, nampak cantik tempat tu kan. So aku masuk, ada gambar, ada statue, ada patung. Ada patung kebau, ada patung beruang. Kat depan entrance. Kat entrance lah. Yes, betul. Kira bull and bearish lah orang cakap kan. Bullish and bearish. So aku masuk, dia suruh aku straight jumpa dengan CEO dia. Atau aku jumpa. Masa tu muda-muda jumpa CEO mesti kira ni position tinggi. Ini dahsyatnya aku ni kan. Dengan kan, jumpa CEO. Atau aku pergi lah jumpa CEO dia, berbual dengan aku. Berbual. Tak banyak, dia tanya aku belajar kat mana, aku punya education level, aku sekolah menengah kat mana semua. And then dia tanya sikit family background aku semua, duduk kat mana. And that's it. And then dia cakap, okay, you can join us. So give me your when will you be available, so you can come and attend our training first for the first 1 week. Macam tu lah. Company ni buat apa? Company ni masa tu, masa tu aku bodoh lah. Masa tu tahun 2011 tu. So aku tengok dekat dalam laman web pekerjaan tu, dia kata company is a brokerage firm. Lepas tu and asset management. Macam tu lah dia punya description dia. So aku tak tahu dia buat apa. So masa interview tu, aku tanya jugalah. Masa tu kau pergi website dia tak? Aku tengok website dia, and then aku nampak dia memang dia tulis dia brokerage asset management, and then dia punya main HQ dia operate dekat Indonesia. So aku rasa macam okey lah, legit lah ni kan. Website dia nampak legit lah. Nampak legit lah, okey lah, website dia cantik semua. Aku pergi dah interview, tapi interview dia pelik lah. Dia cakap suruh aku datang training. And then aku tanya kan, so apa asset management ni, what kind of asset management? Sebelum kau pergi training tu, dia ada suruh sign letter offer ke? Tak ada contract. So kau masuk cowboy je lah. Tapi masa tu kau 21 tahun, kau jumpa CEO kot. Kan, 21 tahun kau jumpa the CEO. impression tu is very huge. And then dia pun nampak macam gah dengan kod dia kan. Lepas tu office pun, building pun cantik kan. So dia cakap kat aku, you can come, you can attend our training next week, and then you can proceed bla bla bla. So aku tanya, so what kind of asset yang you manage kan? Sebab yelah, asset management is very big kan. So dia cakap lah, okay, kita we are a brokerage firm established dekat Indonesia and around Asian region ni. Diorang memang well known lah apa benda semua kan. So aku macam, okay. Aku pun cabut lah bla. Besok aku attend lah training macam biasa. Training berapa lama? Seminggu? Training dia seminggu. Training apa dia bagi? Okay, training tu for the whole 1 week tu dia bagi kita orang satu modul. Modul tu modul cara pelaburan emas, futures trading kalau tak silap aku kan. Futures trading. Dekat dalam tu dia ajar lah apa maksud bearish, apa maksud bullish. Lepas tu candlestick punya graph tu dia ajar macam mana nak tengok semua kan.
And so the first 2 days tu dia habiskan modul on gold trading. Okay, hari ketiga onwards dia suruh kita orang buka demo account. Okay, so they give you a demo account and then you start to play with it lah. So kita orang start lah main kan. Aku dengan Terra kan, aku main macam power lah kan. Macam main CSGO lah. Power gila kan. So masa tu, since it's an asset management company, so aku punya kepala otak aku cakap, okay, so people give this company duit and for them to invest, and investor bagi duit, bagi modal, bagi capital, and then the company will use the capital to invest lah. Yes. Yang tu standard lah. And so itu dah kepala otak aku, that is the modus operandi lah. So apa yang menyebabkan kau macam give you something suspicious lah? Okay, so on Friday, last day of the training tu, dia dah cakap, okay, then Monday kita dah boleh masuk office untuk kerja. But then we need to fork out our own capital lah. Oh, pelik pula. Kita pula kena fork out the capital for the company. So aku macam, apa benda lah. Capital ni apa bang? Layman terms, capital ni apa? Modal lah. Kita kena cari modal. Kita kena cari duit tu. Contoh katakanlah RM50,000 kan. RM50,000 kita kena ada RM50,000 tu. RM50,000 tu kita sendiri yang trade kan. Dia ada suruh cari RM50,000 tu daripada siapa-siapa. Yelah, cari investor lah. Cari investor lah, siapa-siapa lah kau cari. Tapi benda paling senang sekali of course lah, family members, kawan-kawan kan. So masa tu aku cakap, apa benda sel RM50,000? Apa benda RM50,000 kan. Kan mana aku nak cekau tu kan. Masa tu kau nak dapat 100-200 susah kan. 100 susah kan. So aku balik. Aku fikir apa benda ni kan. So aku ada macam saudara aku lah, cousin aku yang dia ni memang kerja dengan BNM. So apa advice dia? So aku general advice. Tiba-tiba aku macam teringat lah kat dia kan. Dia cakap, bang, abang boleh tolong check tak apa nama company ni legit atau tak? Brother tu dia tengok, dia kata company ni tak ada pun dalam apa ni kan, tak ada dalam listing lah kan. Lepas tu masa tu dia kata, tak apalah, aku tanya kawan-kawan aku yang trader juga kan, yang broker advisor kat mana-mana ni kan. So basically you did your homework first to check whether the company is legit or not lah. Yes, tapi after that aku dah spend the whole week untuk pergi training lah. Kan. So last sekali saudara aku cakap, nak dipendekkan cerita, saudara aku cakap I think it is not advisable lah for you to proceed. Dan aku rasa benda ni scam lah. Sebab benda ni trading ni semua mana ada proper license pun daripada kita punya regulator kat sini kan. So dia basically apa yang aku dapat tengok, red flag dia is you kena keluar your own duit. capital, you kena cari orang to invest for the company. Bukan you are using the capital from the company to invest lah. Yes. Aku nampak red flag dia lah. Betul. Okay bang, kenapa kau kena macam ni juga? Aku tak tahu lah. Sebab ni sim baru kan. Okay. So aku nak tanya kau, tadi kita dah cerita pasal scam, pekerjaan apa semua, kau dah cerita pengalaman kau. Aku nak tanya, apa nasihat kau untuk fresh grad yang sedang mencari kerja kat luar sana? Apa nasihat kau untuk orang di luar sana? Nasihat aku kepada peminat yang nak tengok aku ni lah. Taklah. Okay, nasihat aku satu aku nak kena pandang kamera ke pandang kau? Kamera Okay, nasihat yang pertama walaupun kita dapat invitation untuk interview dan job offer tu melalui satu website pekerjaan yang legit tapi kita still kena check jugalah sama ada company yang kita nak pergi tu adalah legit atau tak. Cara ni kita buatlah background check, buat Google search lah, semudah check website. Tengok website, kalau ada proper website, ada proper address semua. So itu dah lepas lah test pertama. Lepas tu test kedua pula, kita dapatkanlah nasihat daripada saudara mara, kawan-kawan ataupun orang yang lagi senior daripada kita, yang dah bekerja, yang dah berpengalaman, dah orang cakap makan garam kan. Dan ketiga, bila kita pergi untuk hadir sesi temu duga tu, interview session tu, kalau kita dah ada nampak the red flag tu, contoh macam cerita aku tadi lah kan, tiba pula dia nak minta aku invest duit family members aku RM50,000 untuk aku trade kan pula kan. So kalau ada benda-benda yang macam tu, yang suspicious macam tu, yang mencurigakan, so itu pun kena berjaga-jaga lah.
Dan paling penting sekarang ni, kalau macam kau nak masuk benda-benda yang macam ada related to financial institution ni semua, korang boleh check lah dengan Securities Commission, boleh check dengan bank negara sama ada benda tu legit atau tak legit. Okey tak bang? Aku punya ni. Okey, so kita recap balik 3 nasihat. Yang pertama, kita kena check lah background company, website. Kita boleh, yang kedua, minta nasihat daripada adik keluarga atau yang lebih pengalaman. Dan yang terakhir, kita check lah kalau berkaitan dengan financial services, kita boleh check dengan Securities Commission atau bank negara. Betul bang? Terima kasih.